Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur Alhamdulillah bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah. Mengguna pakai kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat sebagai hari ilmu di Manis FM. Setiap jam 6 petang kita akan bersama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di Facebook Manis FM dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insya-Allah untuk petang ini akan masuk pada pembicaraan yang baharu, yakni pembicaraan berkaitan dengan istinja. Pembicaraan yang terdahulu ada pembicaraan berkaitan dengan alamat baligh. Jadi untuk minggu ini akan membicarakan tajuk yang baru, iaitu tajuk berkaitan dengan istinja. Lepas bicara istinja, pergi kepada tajuk wuduk. Lepas dia bicara istinja, pergi kepada bicara berkaitan dengan wuduk. Kitab Safinatun Najah, kalau edisi yang jawinya, muka surat 3 bahagian keempat daripada atas. Muka surat 3 bahagian keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Syurutul istinja'i bil hajari samaniyah. Syurutul istinja'i bil hajari samaniyah. Terjemahan dianya, bermula segala syarat istinja dengan batu itu 8. Syarat istinja dengan batu. Ada 8 syarat untuk istinja dengan batu. Jadi sebagaimana yang saya sebut sebelum-sebelum ni, kitab Safinatun Najah ni kitab fiqh yang ringkas. Kitab fiqh yang ringkas. Jadi saya ambil kitab Safinatun Najah ini sebagai sebagai tapak. Tetapi untuk membicarakan satu-satu pembicaraan, kena pembicaraan yang lebih detail lah. Diambil dalam kitab-kitab yang lain. Jadi cuma kitab Safinatun Najah ni sebagai landasan. Akan mengikut sebagaimana tajuk-tajuk pembicaraan fiqh yang ada dalam kitab Safinatun Najah. Jadi bukan hanya baca kitab Safinatun Najah terus berjalan sebagaimana hak dalam kitab Safinatun Najah. Jadi sekarang ni masuk tajuk istinja, terus pergi kepada istinja dengan batu. Istinja dengan batu ataupun istinja dengan dengan perkara yang suci, yang kasat, yang boleh menghilangkan ain najis. Maknanya hak batu ni hak asal. Hak batu ni hak asal yang diperintah oleh Nabi SAW. Hak istinja dengan batu ni. Dia umpama batunya tiap-tiap perkara yang suci, yang kasat,
yang boleh menghilangkan air najis. Maknanya kalau pada masa kita sekarang tisu lah. Tisu. Istinja dengan tisu. Jadi dia istinja ni biasanya dalam kitab-kitab fiqh ketika membicarakan tajuk istinja, dia akan memulai pembicaraan istinja dengan air. Kemudian pergi kepada istinja dengan tisu. Kemudian biasa dalam kitab fiqh, dia akan membicarakan, selain dia bicara istinja, akan dibicarakan berkaitan dengan adab ketika qada hajah. Satunya bicara istinja. Satunya bicara adab ketika qada hajah. Itu dua pembicaraan ketika membicarakan tajuk istinja. Terkadang kitab dia memulai pembicaraan adab ketika qada hajah. Kemudian barulah pergi kepada bicara istinja. Ada kitab bicara istinja terlebih dahulu, barulah pergi kepada bicara adab ketika qada hajah. InsyaAllah saya akan membicarakan kedua-dua pembicaraan. Yang mana kitab membicarakan adab ketika qada hajah, barulah pergi kepada bicara istinja, kerana qada hajah terlebih dahulu. Selesai beres, barulah pergi kepada istinja. Bukan istinja dahulu baru qada hajah. Jadi qada hajah terlebih dahulu, maka dibicarakan permulaan adalah adab ketika qada hajah. Barulah selesai qada hajah, istinja. Barulah bicara berkaitan hukum istinja. Dan setengah kitab fiqh pula dibicara istinja dahulu. Selesai bicara istinja, barulah bicara berkaitan dengan adab ketika qada hajah. Kenapa bicara istinja dahulu? Adab qada hajahnya kemudian. Sebab istinja hukumnya adalah wajib. Adab ketika qada hajah sebahagian besarnya adalah adab yang disunatkan. Sebahagian besarnya adalah adab yang disunatkan. Adab yang wajib hanyalah qada hajah, jangan menghadap kiblah dan membelakangkan kiblah. Itu adab yang wajib. Adapun adab-adab qada hajah yang lain adalah adab yang sunat. Adapun istinja, itu hukumnya adalah wajib. Jadi kitab fiqh akan membicarakan yang wajib terlebih dahulu, barulah disusuli dengan bicara yang sunat. Jadi dia akan bicara istinja terlebih dahulu, barulah bicara adab. Adab ketika qada hajah. Jadi hak kitab ni kita bacalah kitabnya. Tapi sebelum nak masuk kepada syarat istinja dengan batu ni, kita bercaralah hak berkaitan dengan istinja dengan air terlebih dahulu. Kemudian apa dia istinja? Apa dia istinja? Dia kalau cakap mudah istinja ni basuh berak, basuh kencing. Orang cakap gitu. Istinja, basuh berak, basuh kencing. Istinja dengan makna basuh berak, basuh kencing, makna seumpama tu tidak tepat. Tidak tepat. Tak betul makna gitu. Sebab apabila sebut kata basuh, hanya menggunakan air. Bila sebut kata basuh, hanya menggunakan air. Walhal istinja selain daripada air, boleh juga menggunakan batu, menggunakan tisu. Jadi kalau sebut kata istinja, basuh berak, basuh kencing. Lepas tu syariat Nabi SAW istinja dengan batu nak letak di mana? Yang mana syariat undang-undang agama istinja dengan air
ini syariat yang qadimah. Yang mana syariat ummah-ummah yang terdahulu pun istinja dengan air juga. Jadi istinja dengan tisu ni adalah syariat khususiyah kepada ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syariat khususiyah kepada ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu syariat Nabi tu. Istinja dengan batu, istinja dengan tisu. Yang mana hak istinja dengan batu ni hadis sahih. Hadis sahih Imam Bukhari Muslim. Hadis sahih riwayat dari Imam Muslim. Hak berkaitan dengan istinja ni. Ini syariat Nabi, syariat khususiyah. Syariat istinja dengan batu ni hanya disyariatkan kepada ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sebut kata istinja ni basuh berak, basuh kencing, jadi hanyalah pergi kepada istinja menggunakan air sahaja. Tak betul seumpama tu. Dan memang ramai orang kitanya yang tidak mengetahui pun syariat Nabi SAW istinja dengan batu. Tidak mengetahui pun. Bukan kalau sebut istinja dengan batu ni orang senyum. Dia kata tu bukan orang Islam. Hak istinja dengan batu tu. Hak tu orang hak berak tak basuh dia cakap kapung. Berak tak basuh. Pakai sapu dengan tisu. Tu bukan agama kita tu. Itu syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba hak tu hak bukan orang Islam. Hak sapu dengan tisu. Hak mereka yang berak tak basuh. Ni syariat Nabi ni. Mana kalau kita tak tahu syariat Nabi, makna kita ni bak istinja pun tak lepas lagi ni. Bak istinja pun tak lepas. Sebab itulah sidang pendengar ambil peluang molek. Dengan program Talaki Safinatun Najah. Petang Jumaat pukul 6. Umumnya kita petang Jumaat pukul 6 ni tak ada kekangan apalah. Biasa umum petang ni orang sudah rehat-rehat. Sudah rehat-rehat. Jadi tak ada telinga sahaja. Ada kitab tu lagi baik. Tak ada kitab, korang ada buku catatan. Tak ada telinga sahaja. Allah istinja je tajuk dianya. Allah baru nak belajar basuh berak, basuh kecing. Lah. Sebab tak reti hukum. Dah lah letak istinja tu basuh berak, basuh kecing. Akhirnya faham. Hanya menggunakan air sahaja. Hak istinja syariat Nabi SAW. Bila sebut kata menggunakan batu ataupun sekarang menggunakan tisu, terus dinafikan. Hak tu bukan agama kita tu. Itu agama yang berak tak basuh, dia kata. Dia boleh kata seumpama tu. Dia boleh kata seumpama tu, istinja dengan batu ni bukan syariat agama Nabi SAW. Maka kita insaf lah. Kita sedar, kita insaf diri. Sebenarnya banyak hukum hakam yang kita tidak mengetahui. Walaupun hukum hakam hanyalah berkait dengan istinja sahaja. Dok gi pada bicara hak lain-lain. Istinja pun tak lepas. Kita insaf diri. Kita menambahkan ilmu. Memperbaikkan amal agama kita yang berdasarkan kepada ilmu. Istinja dengan batu, hak tadi dikatakan bukan agama Islam tu. Yang kedua pula, istinja dengan batu ni ataupun kita sebut kau istinja dengan tisu lah. Tapi hak Nabi istinjanya dah dengan batu.
Ketika tak ada air. Itu satu. Ketika tak ada air. Macam mana kalau jawab seumpama tu? Kalau kata istinja dengan batu ni tak ada dalam agama kita. Itu amalan orang bukan Islam. Ada istinja dengan batu ni, istinja dengan tisu. Bila ketiadaan air. Nampak macam pandai sikit lah. Tadi tu tak ada langsung istinja dengan batu ataupun tisu. Okeylah sikitnya. Ada istinja dengan batu ataupun istinja dengan tisu. Tu bila tu bila tak ada air. Tak ada air ni kalau di tempat kita secara umum tak berlakulah tak ada air. Jadi tak ada lah istinja dengan batu dengan tisu sebab air kita banyak. Tu salah juga. Salah juga tu. Lepas tu macam mana? Tepuk dahi. Dia salah ni kan. Salah tepuk dahi. Tepuk dahi ni kenapa? Tepuk dahi ni kecewa. Kecewa tepuk dahi. Kecewa lah. Tak tahu hukum. Istinja dengan batu dengan tisu ni dalam kitab-kitab fiqhnya walaupun di tepi laut sekalipun. Faham boleh? Walaupun di tepi laut sekalipun. Tak banyak air kalau tepi laut. Dia tak ada air ni, itu tayamum. Di antara syarat tayamumnya ketiadaan air. Itu tayamum. Ataupun ada air tapi ada pembalut di anggota wuduk. Maka bertayamum. Tapi hak ketiadaan air adalah tayamum. Ganti wuduk. Ganti mandi wajib. Itu tayamum. Adapun istinja dengan batu bukan kerana ketiadaan air. Walaupun tepi laut sekalipun, syariat mengharuskan istinja dengan batu. Syariat mengharuskan istinja dengan batu. Walaupun tepi laut sekalipun. Walaupun tak ada uzur apa pun tubuh kita daripada kena air. Segar mega. Kalau sakit tak boleh kena air. Tu tayamum. Air banyak tapi tak boleh kena air di tubuh. Maka ganti dengan tayamum. Sebab air banyak cuma tubuh sakit. Ada uzur. Tak, tayamum istinja dengan batu tidak. Walaupun tak ada sakit apa sekalipun. Dia haruskan istinja dengan batu syariah Nabi SAW. Jadi hak istinja ni bukan dengan makna basuh berak, basuh kucing. Jadi salah faham. Akhirnya istinja ni hanya menggunakan air. Tengok kitab Safinatun Najah ni. Terus pergi kepada syarat istinja dengan batu. Bicara batu lalu dah. Istinja dengan air tidak dibicarakan. Sebab tu orang tahu belaka dah. Istinja dengan batu dibicarakan. Jadi istinja ni, istinja nak letak makna yang lebih betulnya, bukan basuh berak, bukan basuh kencing. Bukan basuh berak, bukan basuh kencing. Istinja ni menyucikan najis. Ataupun menghilangkan najis. Menyucikan najis ataupun menghilangkan najis yang keluar daripada salah satu daripada dua jalan. Kubul ke melawan hadapan, dubur ke melawan belakang. Dengan air ataupun dengan batu. Itu dia. Itu dia istinja. Menyucikan najis yang keluar daripada salah satu daripada dua jalan. Dua jalan ni kubul ke melawan hadapan, dubur ke melawan belakang, dengan air ataupun dengan batu. Itu dia istinja. Istinja bukan basuh berak, basuh kencing bukan. Basuh hanya
menggunakan air sahaja. Adapun najis yang lain, baru dipanggil basuh najis. Sidang pendengar kena faham di sini. Kalau kira-kira mari, istinja ni dengan tajuk basuh najis, kalau kira-kira marinya seperti tajuk yang sama. Kira-kira marilah seperti tajuk yang sama antara istinja dengan basuh najis. Bab najis tu dia akan bicara di muka surat 8. Bab najis dibicara di muka surat 8. Kalau sekali imbah, istinja duduk di bawah tajuk najis dan cara menyucikan najis. Dia tajuk najis ni dua. Satunya, bicara apakah benda yang dihukumkan najis, berapakah bahagian benda yang dihukumkan najis, mukhaffafah, mutawassitah, mughallazah. Kemudian pergi kepada cara-cara menyucikan najis. Hak mukhaffafah, mutawassitah, mughallazah sama ada yang aini ataupun yang hukmi. Itu najis. Tajuk najis dan cara menyucikan najis. Kalau kita sekali imbah tengok, apa beza najis yang lain dengan najis yang keluar daripada dua jalan. Najis yang keluar dua jalan ni sama ada air kencing, sama ada tahi, sama ada air wadi, sama ada air mazi, sama ada yang keluar tu darah. Darah yang keluar. Orang sakit buasi, keluar darah kot dubur. Sama lah tu, kena istinja. Hak najis yang keluar dua jalan. Air kencing, tahi, tu hak ghalib. Ada ni. Air wadi najis, air mazi najis, darah yang keluar najis. Tu istinja belaka lah. Jadi, hak persoalan tadi. Kenapa istinja tidak duduk di bawah tajuk najis? Sebab bicara istinja lain dengan bicara najis-najis yang lain. Sebab najis adalah basuh najis. Tajuk dia najis dan kaifiyah, cara membasuh najis. Menyucikan najis dengan air. Jadi najis yang lain wajib menggunakan air. Tidak memada menggunakan tisu. Dia lain bicara bab istinja. Memanglah kalau kiranya sama najis je. Air kencing najis, tahi najis. Tapi hak ni bicara di tempat keluar air kencing. Di tempat keluar tahi. Tapi kalau air kencing tu berada di lantai, kalau tahi budak tu berada di lantai, hak tu bukan bicara istinja. Itu bicara basuh najis. Yang istinjanya hanyalah najis yang berada di tempat keluar salah satu daripada dua jalan. Itu istinja. Jadi kalau budak ni kecing atas latar, yang istinjanya di tempat keluar kencing. Di atas lantai tu, itu bukan nama istinja, itu namanya basuh najis. Budak ni berak atas lantai. Hak istinjanya, hak najis tahi yang ada di tempat keluar, di dubur dia tu, di kemaluan belakang. Adapun najis atas lantai, hak tu bukan istinja. Hak tu basuh najis, wajib menggunakan air. Itu basuh najis, wajib menggunakan air. Adapun istinja, bukan basuh berak, basuh kencing. Menyucikan najis yang keluar daripada salah satu dua jalan, kubul kemaluan hadapan, dubur kemaluan belakang, dengan air ataupun dengan batu. Ni istinja. Itu dia. Jadi tajuk yang lain daripada istinja dengan najis dan kaifiyah membasuh najis. Ini kena faham situlah.
Dia basuh memang air. Basuh memang dengan air, syarat kena ada air yang mengalir. Air yang bertitik. Itu dia panggil basuh. Basuh najis, syarat kena ada air yang mengalir. Bukan hanya menggunakan kain yang basah untuk melap atas najis, tidak memada. Sebab dia basuh. Bila basuh, kena ada air yang mengalir. Kena ada air yang bertitik. Sama dengan kita berwuduk, basuh muka, kita berwuduk, basuh tangan sampai ke siku, kita berwuduk, basuh kaki sampai ke buku lali. Maka basuh menggunakan air yang ada jirim air, yang ada titik air. Itu dipanggil basuh. Basuh najis, basuh muka, basuh tangan sampai ke siku, basuh kaki ketika berwuduk. Yang sapu hanyalah kepala. Adapun istinja bukan basuh. Istinja bukan basuh berok, basuh kencing bukan. Istinja menyucikan najis yang keluar daripada dua jalan, sama ada kubur ataupun dubur, dengan air ataupun dengan batu. Ini sebagai permulaan bicara bab istinja. Jadi baca tadi kita bacalah sebagai ambil barakah kita. Jadi sebelum kita nak perici hak syarat istinja dengan batu ni, kita unduhlah hak istinja dengan air. Hak istinja dengan air. Sebab dia nak istinja dengan tisu ni ada nak sebut apa? Istinja dengan batu ke istinja dengan tisu? Sebab kata istinja dengan batu kan orang terdengar. Memang tajuk kitab ni syurutul istinja'i bil hajar. Syarat-syarat istinja dengan batu. Tapi kita dengar dengan batu tu, tak ada lah orang cari batu, orang akan menggunakan tisu. Jadi saya sebut batu dan tisu lah, senang. Saya sebut batu dan tisu. Sebab kalau dengan batu ni sepakat ulama'. Kalau dengan tisu ni ada pandangan dhaif menyatakan tidak memada. Sebab masa Nabi hanya menggunakan batu, tidak menggunakan umpama tisu. Tapi tak apalah. Jadi saya sebut satunya istinja dengan batu, keduanya istinja dengan batu dan tisu. Jadi ada syarat dia. Jadi pergi dahululah kepada istinja dengan air. Kita istinja ni dengan air dan dengan batu ataupun tisu ni, yang paling afdalnya adalah menggunakan dua-dua cara. Itu yang paling afdal. Menggunakan dua-dua cara. Dua cara macam mana? Menggunakan batu ataupun tisu terlebih dahulu, hilang dia punya air najis, barulah diiringi dengan menggunakan air. Itulah istinja yang nombor satu. Itulah istinja yang nombor satu. Yang kita duk guna istinja dengan air sahaja, itu nombor 2. Istinja dengan batu sahaja dalam keadaan airnya banyak, itu nombor 3. Hak kita duduk istinja dengan air semata-mata, itu nombor 2. Bukan hak paling afdal, bukan istinja hak nombor 1. Hak paling afdal, istinja hak nombor 1-nya adalah himpun antara menggunakan batu ataupun tisu, barulah diiringi dengan menggunakan air. Apabila digunakan batu ataupun tisu terlebih dahulu, maka hilang habis dah ain najis. Air kencing tak ada dah, kering dah. Kalau kata berok tahi pun tak ada dah, tinggal kesan-kesan dia sahaja. Lepas daripada tu, barulah guna air. Maka air yang digunakan akan sedikit sahaja. Sebab sudah tidak ada air najis.
Dan juga kalau istinja seumpama tu air yang digunakan tidak banyak dan kurang timbul keraguan ataupun dipanggil waswas ke dalam hati kita. Sebab kalau hanya istinja dengan air, bersekali dengan air najis itu zat tahi, bersekali dengan zat tahi, air najis itulah, bersekali dengan zat tahi air najis, yang mana terkadang apabila air tu mengercik kena ke betih ke kaki ke, dia boleh menimbulkan keraguan, waswas. Air yang kena tu bercampur dengan air tahi ke. Sebab terkadang apabila istinja dengan air sahaja ni, terkadang kita boleh terperasan bahawa di tepi-tepi tandas tu ada halu-halu air tahi. Air tahi. Hok kuning-kuning tu ada halu-halu tepi tandas kita tu. Mari mana tu? Mari daripada ketika air tahi tu banyak didubur, terus menggunakan air. Air yang diguna pula air yang kuat pula dia buka, habis pusing kepala pahit itu. Air jadi kuat. Jadi air tahi didubur tu terkadang akan ada di tepi-tepi tandas. Inilah yang akan menimbulkan keraguan atau waswas ke dalam hati. Adapun kalau menggunakan batu ataupun tisu, tak ada dah air najis. Yang ada hanya kesan dia sahaja. Apa kesan? Umpama bau dia sahaja. Kemudian menggunakan air, yang pertama airnya sedikit, yang kedua tidak akan timbul keraguan dalam hati. Sebab air yang kita gunakan untuk istinja mengiringi menggunakan batu dan tisu, tidak ada dah air najis yang bersekali dengan air. Dan inilah himpun antara menggunakan batu ataupun tisu kemudian diiringi dengan menggunakan air adalah amalan ahli Quba. Jadi ahli Quba ni hadis yang diriwayatkan. Hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Nabi SAW bersabda, "Innallaha yusni alaikum." Allah Ta'ala puji atas kamu. Allah Ta'ala puji ahli Quba ni. Maka Nabi pun tanyalah, apakah amalan ahli Quba yang istimewa ni? Yang tak sama dengan amalan orang lain. Jadi puak-puak Quba yang dipuji oleh Allah ni, apakah amalan mereka? Yang tak sama dengan amalan puak-puak yang lain. Maka puak Quba pun jawab, "Inna nutbi'ul hajaratal ma'a." Sesungguhnya kami mengiringi akan batu akan air. Sesungguhnya kami ahli Quba mengiringi akan batu akan air. Mana masa istinja menggunakan batu terlebih dahulu, kan barulah menggunakan air. Ini Allah Ta'ala puji kepada ahli Quba. Inilah istinja yang paling afdal. Tapi tak ada amalan kita lah. Amalan kitanya pilih nombor 2. Air sahaja. Menggunakan batu ataupun tisu saja, tu nombor 3. Tapi diharuskan, disyariatkan istinja dengan batu ataupun tisu. Walaupun tepi laut sekalipun, walaupun tiada sebarang uzur daripada menggunakan air ketika istinja. Ini syariat khususiyah kepada ummah Nabi SAW. Jadi antara menggunakan air sahaja dengan menggunakan tisu sahaja, menggunakan batu ataupun tisu sahaja, memanglah afdal menggunakan air. Sebab air ni dia menghilangkan air najis, zat najis, serta air ni juga
boleh menghilangkan dia punya kesan-kesan najis. Bekas-bekas najis. Mana bekas najisnya? Bekas najis ni daripada bau dia contohnya. Jadi menggunakan air ni, air najis hilang, bekas najis, sifat najis pun hilang. Sebab itulah menggunakan air sahaja lebih afdal daripada menggunakan batu ataupun tisu sahaja. Yang mana menggunakan batu ataupun tisu ni, walaupun berada tepi laut sekalipun, dia hanya boleh menghilangkan air najis sahaja. Adapun bekas-bekas najis, bau contohnya, tidak dapat dihilangkan dengan dengan batu ataupun tisu. Sebab tu afdal menggunakan air. Tetapi ada ketika lebih afdal kita menggunakan batu ataupun tisu daripada menggunakan air. Yang tadinya, yang paling afdal adalah menggunakan batu terlebih dahulu, kemudian menggunakan tisu. Menggunakan batu ataupun tisu. Itu yang paling afdal. Nombor duanya, menggunakan air sahaja tanpa menggunakan batu ataupun tisu. Menggunakan batu sahaja ataupun tisu sahaja dalam keadaan airnya banyak, duduk nombor 3. Tetapi ada ketika yang mana lebih afdal menggunakan batu ataupun tisu daripada menggunakan air. Ketika mana ni? Lebih afdal menggunakan batu ataupun tisu daripada menggunakan air. Ketika kita rasa tidak selesa, kalau menggunakan batu ataupun tisu sahaja, kita akan rasa macam tak selesa. Kita akan rasa macam, nak kata macam mana? Bukan tidak selesa dengan hukum syariat, bukan. Bukan tidak berkenan dengan hukum syariat. Bukan nak tolak hukum syariat. Ada ni? Bukan nak tolak hukum syariat. Bukan tak selesa ataupun tidak berkenan dengan hukum syariat. Cuma kita tak biasa amal. Kita tak biasa amal. Bila tak biasa amal ni, dia akan jadi tak selesa. Bila istinja dengan batu ataupun tisu, rasa macam geli sikit-sikit lah ke macam mana. Kalau duduk pun punggung tak rapat latar ke macam mana. Jadi rasa tidak selesa. Rasa tidak, tak puas lah, tak puas. Bukan tidak berkenan hukum syariat, bukan. Bukan tak kenal dengan hukum syariat. Tetapi rasa macam tak siap lah. Rasa macam tak sudah. Kita nak semayang ni. Lepas qada hajat, menggunakan batu ataupun tisu nak semayang ni. Maka kalau hati seumpama tu, di saat ditika seumpama tu, afdal kita menggunakan batu ataupun tisu sahaja. Lebih afdal daripada menggunakan air sahaja. Biar lama-lama tu kita panggil apa? Kita panggil, kalau cakap kapung kok, kalih. Kalih ni rasa macam okey dah. Okey dah. Kalih dah. Barulah pindah kepada hak nombor 2-nya menggunakan air saja. Lepas tu naik pada nombor 1 menggunakan batu ataupun tisu, kemudian iringi dengan air. Ada ketika afdal menggunakan batu ataupun tisu daripada menggunakan air. Ataupun sekurang-kurangnya ketika istinja, ketika buang air kecil. Jadi masuk tandah tu, bawa tisu. Dan tandah tu ada air pahit. Betul, bawa tisu. Jangan guna air pahit tu, pakai tisu.
Keluar tu macam mana? Rasa macam mana? Jangan pula keluar dari tandas, kain pelekat pegang, seperti budak baru berkhitang. Oh, nanya lagi tu. Buat apa tu? Keluar tandas, kain pelekat pegang macam baru berkhitang. Allah nak belajar. Istinja dengan tisu. Air banyak dalam tandas tu kan? Yelah, walaupun air banyak dalam tandas sekalipun, walaupun tepi laut sekalipun, dia haruskan syarat membenarkan istinja dengan batu ataupun tisu. Jadi, kalaulah istinja dengan batu tisu ni, rasa tak selesa rasanya. Guna batu dan tisu. Lawan nafsu dahulu. Lawan nafsu macam mana? Hukum syariat kata harus, boleh pakai batu ataupun tisu, berasa macam bersalah pula dah. Nafsu ni. Syarat kata okey. Dia haruskan, dibenarkan isyak dengan batu. Walaupun tepi laut sekalipun. Walaupun tepi batang pahit sekalipun. Tapi hati, rasa macam bersalah. Syarat membenarkan. Syarat mengharamkan. Quran melarang terang-terang. Wala yarta' ba'dukum ba'da. Jangan mengumpat oleh setengah akan setengah kamu. Quran larang terang-terang, tapi manih-manih, nafsu berkenang sangat. Ni nafsu pelik. Syarat membenarkan, rasa tak selesa. Syarat Al-Quran kata, jangan mengumpat. Manih-manih mengumpat. Kalau tak boleh mengumpat tu, rasa tak sempurna hidup. Ni nafsu apa seumpama tu? Syarat membenarkan, rasa tak selesa. Kalau dah keadaan seumpama tu, afdal menggunakan batu ataupun tisu terlebih dahulu. Kemudian barulah kembali kepada menggunakan air. Kemudian yang paling afdalnya menggunakan batu ataupun tisu kemudian diiringi dengan air. Contoh tadilah ketika buang air kecil, masuk tandas, bawa tisu. Tengok macam mana rasa hati kita. Rasa hati kitanya, okey, alhamdulillah, ini syariat Nabi SAW. Rasa selesa, nak semayang. Betul lah nak semayang lah ni, nak semayang. Sebab apa? Sudah sah semayang kita dengan istinja, dengan batu ataupun dengan tisu. Jadi ada ketika afdal menggunakan batu ataupun tisu sahaja daripada menggunakan air sahaja. Yang mana kalau dalam keadaan situasi biasa, yang afdalnya menggunakan air lah daripada menggunakan batu ataupun tisu, sebab air boleh menghilangkan air najis serta bekas-bekas najis. Kalau batu ataupun tisu hanya boleh menghilangkan air najis sahaja, tapi yang paling afdal adalah menggunakan batu ataupun tisu terlebih dahulu, kemudian barulah diiringi menggunakan air. Itu cara istinja nombor 1. Ini minggu ni kita bicara berkaitan dengan tajuk istinja dahululah. Kita ni bicara berkaitan dengan istinja dengan batu. Ada syarat dia, ada 8 syarat. Tidak cukup syarat 8 syarat ni, maka wajib istinja dengan air. Nanti dia nak istinja dengan batu ni ada 8 syarat. Kalau 8 syarat ni tidak dilengkapi, maka wajib istinja dengan air. Dia gitu. Dalam keadaan syarat istinja dengan batu ni cukup, maka dia haruskan istinja dengan batu walaupun tepi laut sekalipun. Dan terkadang wajib istinja dengan batu dan tisu. Bila? Ketika ketiadaan air. Terkadang wajib istinja dengan batu ataupun tisu dalam keadaan ketiadaan air. Jadi insya-Allah minggu hadapan saya akan baca kembali di tempat yang sama yang saya baca tadi, syurutul istinja'i bil hajari samaniyatun. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.